salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Apa khabar pelajar-pelajar yang dikasihi Allah SWT, para jemaah yang dirahmati Allah. Semoga berada dalam keadaan baik, sihat walafiat, sentiasa diberikan ketenangan jiwa dan ketenangan hati oleh Allah SWT, dan diberikan kekuatan untuk terus beribadah. Katanya Allah SWT, sab'atun yuzillahumullah yawma la zilli illa zilluh. 7 golongan, sab'atun yuzillahumullah, yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la zilli illa zilluh, di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, di hari akhirat nanti. Antaranya adalah rajulun qalbuhu muta'allaq bil masajid, lelaki-lelaki yang hati dia terpaut dengan masjid. Hati lelaki terpaut dengan masjid, melakukan solat fardu berjemaah di masjid, beriktikaf di masjid. Itu antara golongan yang mendapat naungan dari Allah SWT. Satu dari 7. Kemudian Rasulullah sebut yang lain adalah apa? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang hidup, yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara salah satu daripada 7 golongan yang bakal mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga kita tergolong dalam 7 golongan ini. Moga nanti akan datang kita berada di bawah naungan yang sama daripada baginda Nabi Rasulullah SAW, insya-Allah. Baik, ini sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Adab, Kitabul Adab, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama muda yang lahir dari bumi Indonesia, belajar di Madinah 20 tahun, 11 tahun daripada kecil lagi. Jadi ini antara kalangan kitab beliau, dan mengambil berkat daripada kitabnya kita membaca kitabnya, insya-Allah. Sampai kita kepada nombor yang berapa? Faiz? 17. Sampai kepada kita nombor yang ke-7, 17. Disebutkan di sini, bila anqala, berzikir sampai tertidur. Itu adab yang ke-17. Adab sebelum daripada tidur ataupun ketika hendak tidur. Berlalu daripada kita adab-adab yang lain, seperti menulis wasiat sebelum tidur, saling berjauhan antara yang lain ketika tidur, tangan diletakkan di bawah pipi ketika tidur mengikut sunnah Rasulullah, menutup aurat ketika tidur walaupun tidur berseorangan. Banyak adab-adab yang lain yang kita dah sebutkan. Yang ke-17 disebutkan di sini, berzikir sampai tertidur. Disebutkan Rasulullah SAW, "Idza awal insanu ila firashih." Jika seseorang itu berbaring, firash ni apa? Firash apa? Tilam. Firash, tilam. Wisadah, bantal. Firash, tilam. Tulis. Wisadah, itu bantal. Idza awal insanu ala firashihi, jika seseorang itu baring di tilamnya, tempat tidurnya, ibtadarahu malakun wa syaitan, maka malaikat dan syaitan pun berebut-rebut untuk mendatanginya, mendekat kepada orang tersebut. Fayaqulul malak ikhtim bi khairin, maka katanya malaikat apa? Tutuplah amalan harian kau ini dengan kebaikan. Dia nak tidur tadi, tutuplah amalan seharian kau ini dengan kebaikan. Ikhtim bi khairin, tutuplah dengan kebaikan. Tetapi katanya syaitan tidak. Wa yaqulu syaitan ikhtim bi syarrin, tutuplah dengan keburukan. Fa in dzakara Allah azza wa jalla hatta taghlibahu aynuhu faradal malaku syaitan wa bakat ya'lahu. Sehinggalah ketika dia berzikir kepada Allah SWT, maka apa yang terjadi? Maka malaikat pun diberikan kekuatan untuk
menghindarkan syaitan itu daripada bermalam bersama dengan lelaki itu tadi. Dijaga oleh malaikat sepanjang malamnya ketika dia berzikir menyebut nama Allah sebelum daripada tidur. Dijaga oleh Allah, diteman oleh para malaikat ketika tidurnya, ketika dia bukan sebelum daripada tidur dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu antara adab-adab daripada tidur. Berzikir menyebut nama Allah supaya di situ akan dilindungi daripada para malaikat-malaikat. Jangan tutup kita punya tidur kita di malam hari itu dengan perkara-perkara lalai, dengan perkara-perkara maksiat. Hari ini sangat mudah kita tutup malam kita ni dengan apa? Dengan perkara-perkara yang lalai, dengan perkara-perkara maksiat. Ditemani dengan alat canggih telefon. Kita dah nak tidur lah, tiba-tiba rasa tak boleh tidur, main game dulu, dah ngantuk baru tidur. Ataupun tengok yang bukan-bukan dulu, tengok nyanyi, tengok macam-macam, tengok yang benda perkara melalaikan. Kalau ada aurat di situ, perkara-perkara maksiat, lepas tu tidur, merosakkan keadaan tidur dia. Yang sepatutnya dia kena tidur apabila dia tidur ditemani para malaikat, kerana dia berzikir kepada Allah, berselawat ke atas Rasulullah, tapi dia merosakkan amalan harian dia dengan menutup amalan harian dia dengan perkara maksiat ataupun lalai. Jadi seboleh-bolehnya, bagusnya untuk kita melatih diri kita. Telefon tu diletakkan jauh daripada tempat tidur. Telefon diletakkan jauh daripada tempat tidur. Telefon kalau kita tidur dalam bilik, telefon letak di ruang tamu. Bila masuk je dalam bilik nak tidur, dah jangan usik dah telefon. Ataupun kalau telefon tu nak digunakan untuk alunan-alunan zikir, buka YouTube, itu boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang dikhawatirkan kita adalah apabila sebelum daripada tidur kita tengok benda-benda yang tak sepatutnya daripada aurat, daripada perkara-perkara yang melalaikan. Itu kalau tidur dalam bilik letakkan telefon di luar, kalau tidur di luar letak telefon dalam bilik, supaya nanti tangan tu dia tak tengok benda-benda yang lain. Kecuali telefon tu nak dibuat untuk mendengar zikir sampai ke tidur, sampai dia tidur untuk digunakan zikir, itu tak ada masalah. Tapi bagusnya zikir guna mulut sendiri, zikir guna lidah sendiri, biar dengar suara sendiri, itu yang sebaik. Jadi tak perlu menggunakan telefon. Kemudian yang ke-18, bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun daripada tidur. Jadi zikir tadi ada 3 keadaan. Katanya Sayyidina Habib Umar hafizahullah taala, orang yang berzikir ada 3 keadaan. Yang pertama, ketika dia berzikir, dia hanya menggunakan lidah dia sahaja. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu zikirnya itu hanya menggetarkan lidah sahaja, tak masuk makna la ilaha illallah dalam hati dia. tak menghayati kalimah la ilaha illallah, ataupun tak menghayati langsung apa makna zikir yang dia sebutkan. Itu kelompok orang yang pertama dalam berzikir. Yang kedua orang yang berzikir adalah apabila dia berzikir, dia menyebut la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Zikirnya itu orang yang kedua, kelompok yang kedua, apabila dia bergetarkan lidah dia mengucapkan zikir, itu sampai ke dalam hati. Itu kelompok orang yang kedua. Disambung oleh Sayyidina Umar, kelompok orang yang ketiga, ketika dia berzikir, itu dimulakan daripada hati.
Macam mana bermula daripada hati berzikir? Dia mengistihdar, mendatangkan segala nikmat-nikmat daripada diri dia. Dia mengingat segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri dia. Allah bagi dia duduk di tempat yang baik, dengan orang-orang yang baik, di waktu yang baik, melakukan kebaikan bersama dengan kawan-kawan yang baik dia. Maka keluar daripada hati itu mendatangkan nikmat Allah, memikir nikmat Allah, menghayati akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hati itu keluar kepada mulut, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia menghayati dulu daripada dalam. Itulah yang terbaik, kelompok orang yang terbaik dalam berzikir. Yang menghayati daripada dalam. Ketika dia beristighfar kepada Allah, tidak hanya diucap dengan lidah, astaghfirullah rabbal baraya, tak. Dia menghayati, mengizafi maksiat-maksiat dia. Dia memikirkan kesalahan-kesalahan dia, maksiat dia, dosa-dosa dia, berazam untuk tidak mengulanginya. Dia menghayati sehinggalah penghayatan tersebut menggerakkan lidah dia sendiri. Astaghfirullah rabbal baraya. Itu keadaan orang-orang yang berzikir. Jadi begitu sebelum daripada tidur, muhasabah diri kita sebelum tidur. Apa yang kita dah buat sehari-harian, apakah aktiviti yang kita buat sehari-harian itu, apakah aktiviti yang kita buat sehari-harian itu bermanfaat untuk umat Rasulullah, ataupun mendekatkan diri kepada Allah ataupun tidak, memberi kebaikan kepada orang lain ataupun tidak. Bermuhasabah apa yang kita buat, bermanfaat ataupun tidak sepanjang hari-harian sebelum kita tidur. Itu petanda orang-orang yang bijak. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang bijak, Al-Qayyis man dana nafsahu, sentiasa merendah diri, muhasabah diri dia. Man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, dan beramal untuk setelah daripada kematian. Itu tanda orang yang bijak, sentiasa bermuhasabah diri dia, koreksi diri dia, menghitung diri dia. Itu tanda-tanda orang yang, antara sifat-sifat orang yang bijak. Orang yang tak bijak sentiasa melihat, orang lain salah, orang lain tak betul ni, salah ni. Jarang-jarang sekali dia nak melihat akan kelemahan diri dia. Tak bermuhasabah langsung. Itu tanda orang yang tak bijak. Orang yang bijak sentiasa bermuhasabah diri. Kemudian yang 18, bersiwak sebelum daripada tidur dan setelah bangun daripada tidur. Bersiwak sebelum tidur. Siwak ni dia ada satu nama dia, enzim antibakteria. Allah alam nama dia apa? Tak ingat dah nama saintifik dia. Dia ada satu enzim antibakteria. Kalau ada kuman-kuman di dalam mulut, itu enzim tersebut yang akan membunuh. Dulu-dulu orang kata apa? Ustaz, kenapa nak kena guna kayu siwak? Sekarang kita dah ada apa? Dah ada burus gigi canggih, kan? Dah ada burus gigi canggih, boleh tekan lagi, ada bateri, tekan bateri dia pusing sendiri, tak payah nak gosok-gosok dah. Kenapa nak pakai siwak? Sekarang dah ada burus gigi yang canggih. Zaman Rasulullah dulu, kalau zaman Rasulullah ada burus gigi, nescaya Rasulullah akan pakai burus gigi. Rasulullah takkan pakai kayu sugi. Salah pendapat begitu. Salah kata-kata begitu. Kerana apa sahaja yang Rasulullah pilih, itulah di sunnah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah pakai kayu sugi itulah syariat, sunnah bagi Nabi Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah pakai serban, itulah dia pakaian sunnah. Kalau Rasulullah pakai jubah, itulah dia pakaian sunnah Rasulullah. Bukan seperti dakwaan orang-orang lain, orang-orang yang mengatakan, kenapa Rasulullah pakai jubah? Itu adalah pakaian adat bangsa Arab. Salah kata-kata mereka. Kenapa perempuan-perempuan orang-orang Muslim memakai kurdah, memakai tudung labuh, memakai pakaian berwarna hitam, jubah yang labuh? Kata dia, sebab apa? Kerana perempuan pakai sedemikian, pakai kurdah, kerana itu pakaian adat bangsa Arab.
Dia kata pula tempat dekat sana panas. Sewaktu perempuan-perempuan di bangsa Arab itu memakai pundah. Betul tak kata macam tu? Betul ke tak betul? Tak betul. Tak betul. Rasulullah yang ajar mereka ni memakai pakaian sedemikian, menutup aurat, melabuhkan tudung. Kalau alasan dia panas, nescaya yang pertama sekali pakai pundak orang-orang mana? Orang-orang Afrika lah. Orang Afrika lah yang pertama sekali pakai pundak. Tapi pakaian orang Afrika perempuan-perempuan ni macam tu ke? Tak. Jadi Rasulullah yang ajarkan pakaian syariat wanita-wanita Muslim itu menutup wajahnya dengan pundak, melabuhkan tudung, bukan pakaian adat bangsa Arab. Bukan adat pakaian bangsa Arab. Nanti kita bahaskan dalam bab memakai pakaian. Kemudian disebutkan di sini tidak tidur setelah solat daripada subuh. Tak tidur setelah solat subuh sampailah isyraq, terbit matahari seukuran anak panah, iaitu sekitar 16 minit setelah terbit dia matahari dan setelah. Itu yang pertama. Disebutkan di sini antara adab daripada tidur adalah tidak tidur setelah daripada solat subuh. Nanti bila masuk waktu solat subuh, berlalu beberapa minit, terbit matahari. Ini sekarang nampak, dia dah cerah dah. Cuba tengok langit, cuba tengok awan, dia dah cerah. Nampak tak? Dia dah cerah. Dia dah naik cahaya matahari. Bila naik cahaya matahari, tambah dengan 16 minit. Berapa isyraq? Berapa isyraq? 7.22. 7.22. Bila nak kira waktu isyraq? Waktu isyraq nak dikira bukan setelah azan subuh, bukan. Waktu isyraq dikira 16 minit setelah daripada terbit matahari. Faham tak? 7.22 tak 16 minit. Ya, betul. Sekarang 7.6 minit. Maknanya ni cahaya matahari dah boleh nampak dah. Dah boleh nampak dah. Bermulanya waktu isyraq tu apabila terbit je matahari ditambah dengan 16 minit. Faham? Bukan 16 minit tu ditambah setelah azan fajar. Faham? Nampak tak? Dia kata apa? Ustaz, bukan ke waktu isyraq tu lepas 16 minit waktu subuh kita masuk waktu isyraq. Lepas isyraq dah boleh tidur dah. Bukan macam tu. Azan subuh tu apa? 6.20 kan? Contoh 6.20. Azan subuh 6.20, kemudian selesai kita melakukan solat, masih lagi gelap. Masa tu belum lagi terbit matahari. Nanti dah biru macam ni, nampak? Dah ada cahaya je. Bermula daripada waktu tu lah yang kita tambah 16 minit. Setelah 16 minit barulah masuk waktu apa? Waktu isyraq. Dan sampai sebelum daripada waktu isyraq tu, daripada setelah solat fajar sampai sebelum masuk waktu isyraq, itu dilarang untuk tidur. Dilarang untuk tidur. Rasulullah SAW sebut, orang yang tidur di waktu pagi setelah daripada melakukan solat subuh, as-subhah, tidur di waktu pagi dapat mencegah turunnya rezeki. Dan tamna'ur rizqa, mencegah rezeki, menghalang rezeki daripada turun. Itu tanda orang yang itu antara kesan daripada tidur setelah daripada subuh. Ayo dong, ya Ridwan, duduk elok-elok. Ridwan kopiah mana kopiah? Tak ada. Kemudian apa lagi di mana lagi waktu tidur yang dilarang? Setelah selesai daripada subuh sebelum fajar satu. Yang dilarang adalah tidur setelah daripada solat asar sampai ke maghrib. Dilarang tidur pada waktu tersebut kerana tidur pada waktu tersebut dapat menghapuskan berkahnya rezeki
dan umur, kecuali jika terdapat uzur seperti sakit ataupun lain-lain, maka dibolehkan tidur. Kalau sakit demam, tidurlah waktu-waktu mana pun, yang penting tubuh badan tu jadi cukup rehat, jadi sihat dan cukup rehat. Kalau tak ada apa-apa aktiviti, itu tak dilarang tidur setelah daripada waktu asar sampai ke maghrib. Ada lagi tak waktu tidur yang lain yang tak boleh? Ada lagi tak? Daripada maghrib sampai ke isyak juga tak boleh tidur pada waktu tersebut. Tidak dianjurkan untuk tidur pada waktu tersebut. Lihat. Ailulah ni artinya kemiskinan. Itu adalah orang yang tidur daripada setelah masuknya waktu subuh. Ailulah, ayya lam waw lam tamabbuh. Ailulah. Ada buku surat 44 nanti. Kemudian Rasulullah sebut di sini failulah. Failulah ni melemahkan badan, iaitu tidur setelah terbitnya matahari. Ni sekarang ni kejap lagi waktu isyraq. Waktu isyraq terbitnya matahari, tidur dia. Itu melemahkan badan. Bila selalu orang tidur setelah isyraq? Bila? Waktu Ramadan. Waktu Ramadan dia puasa. Dia habis dia sahur. Setelah selesai daripada sahur, dia pun apa? Solat subuh. Lepas daripada solat subuh, dia tak boleh nak tidur, kenyang lagi. Nanti lepas isyraq, terbitnya matahari dah cerah macam ni, tidur dia. Sedangkan dia dah sahur tadi. Kalau lepas dia bangun daripada tidur, dia rasa lemah badan, dia rasa tak sedap tekak. Sedangkan dia dah sahur tadi. Itu kena tanda, itu kenapa dia lemah rasa macam tu dekat tubuh dia? Kerana dia tidur setelah daripada terbit matahari. Nama dia apa? Failulah. Tidur setelah terbit matahari, nama dia Failulah. Yang selalu kita dengar apa? Failulah. Qalil, diambil daripada kalimah qalil. Tidur sebentar sebelum masuk daripada azan zuhur ataupun setelah zuhur. Boleh tak Failulah setelah daripada zuhur? Boleh. Yang penting Failulah tidur sebentar, 30 minit, bukan 2 jam. Itu nama dia Kaithurah. Tidur yang lebih daripada setengah jam, itu nama dia Kaithurah. Itu kalau tidur lebih daripada 30 minit, nama dia bukan Failulah, nama dia Kaithurah, terlebih tidur. Jadi tidur yang bagus Failulah, tidur sebelum daripada solat zuhur ataupun setelah daripada solat zuhur. Itu katanya para ulama mewarisi kebijaksanaan, mencerdaskan otak. Tidur 30 minit sebelum zuhur ataupun 30 minit setelah daripada zuhur. Betul tak Ridwan? Tidur berapa minit? 30 minit, bukan 3 jam sebelum daripada zuhur. Okey. Memberi kecerdasan kepada fikiran Failulah. Orang yang bijak nampak kebijaksanaan dia kerana antara satu sebab dia mengamalkan Failulah. Bukan sifat orang yang malas. Datang orientalis orang-orang barat mengatakan apa? Itu kau tengok orang-orang Muslim, orang-orang Islam selalu tidur siang. Pemalas mereka ni. Kan? Dia nak apa? Dia nak padam amalan sunnah Rasulullah. Tidur sebentar di waktu siang Failulah. Dia nak padam amalan tersebut, dia pun buat tuduhan. Tengok orang-orang malas daripada kaum-kaum muslimin, mereka ni tidur di siang hari. Tak seperti kami, sepanjang hari kami berjaga, nanti malam baru kami tidur. Nak tunjuk apa? Nak tunjukkan dia bagus. Nak mematikan sunnah Rasulullah, dia pun tuduh orang Islam yang tidur di siang hari itu pemalas. Sedangkan itu sunnah Rasulullah. Walaupun kita tak buat kajian, walaupun kita tak faham, kalau kita buat pasti ada kebaikan. Ada sir, ada rahsia kebaikan, kelebihan dalam sunnah Rasulullah.
Bukan sunnah Rasulullah itu menguatkan sains, menguatkan kajian, bukan. Kajian itu yang menguatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian itu yang perlu kepada sunnah Rasulullah, bukan sunnah Rasulullah yang perlu kepada kajian-kajian saintifik dan sebagainya. Itu nak percaya sunnah ke nak percaya kajian saintifik dulu? Sunnah Rasulullah dulu, baru kajian-kajian yang lain. Hari ini pengkaji-pengkaji kata apa? Dalam sehari dulu kita selalu baca artikel. Dalam sehari bagusnya tidur 8 jam kerana dapat cukup rehat, menjaga metabolisme tubuh badan yang bagus supaya boleh menyelesaikan masalah-masalah seharian. Itu dulu kajian dia. Kajian dia kata tidur bagus 8 jam. Tapi Rasulullah tidur tak sampai 8 jam sehari tak? Rasulullah tidur 5 jam sehari, kurang lebih 6 jam sehari, bahkan kurang daripada itu. Maknanya kurang tidur lagi bagus. Imam Ghazali kata kalau seorang itu tidur 8 jam sehari, kalau umur dia 60 tahun, dia dah tidur 20 tahun. Kerana 8 jam sehari, 8 jam bahagi dengan 24 jam, 1/3. Kalau umur dia 60 tahun, 1/3 daripada umur dia, itu 20 tahun dia dah tidur. Jadi kajian dulu mengatakan konon-kononnya bagus tidur 8 jam. Tapi setelah dikaji semula, rupanya kurangkan tidur itu lebih bagus, menguatkan ingatan dan sebagainya. Itu kajian boleh berubah-ubah. Hari ini dia kata ini bagus, ini tak bagus. Air sejuk bagus, dulu dia kata air sejuk bagus. Air panas tak bagus, sekarang air panas pula bagus, air sejuk tak bagus. Kajian boleh berubah-ubah. Tapi sunnah Rasulullah, itulah dia sunnah Rasulullah. Sampai hari akhirat, sampai hari kiamat, dia takkan berubah. Jadi percaya kepada sunnah lebih kuat daripada percaya kepada kajian. Kajian tu menguatkan keyakinan kita kepada sunnah sahaja. Faham tu? Kemudian haylulah, disebutkan di sini haylulah. Haylulah ni bila tidur setelah daripada azan zuhur, sebelum salat zuhur, tidur dah azan zuhur dia tidur. Dah azan zuhur baru tidur. Sebelum daripada melakukan solat zuhur, itu haylulah. Diambil daripada perkataan hilah. Hilah, nak berhilah, nak melarikan, berhilah. Orang sepatutnya azan zuhur dia dah kena jaga. Nanti terus melakukan waktu terus berjemaah solat zuhur. Ini tak. Daripada sebelum azan zuhur dia main, dia borak dulu, dah azan zuhur baru rasa nak tidur. Lalu tak macam tu. Dah azan zuhur, baru rasa ngantuk, mata dia nak tidur. Lepas tu tidur pula, tak sempat melakukan solat zuhur berjemaah. Haylulah namanya. Haylulah. Itu nama dia tipu diri sendiri. Pencegahan antara dirinya dan solat zuhur, menipu diri sendiri. Kemudian ghailulah, nombor 5. Ghailulah, tidur setelah solat asar sebelum daripada solat maghrib. Tidur setelah daripada solat asar sebelum daripada solat maghrib, nama dia apa? Ghailulah ni tidur yang memberi kebinasaan, kehancuran kepada tubuh, hilang kewarasan, mewarisi kegilaan. Kalau selalu buat, mewarisi kegilaan. Tidur setelah daripada solat asar. Sebab tu banyak dekat video-video kelakar dekat YouTube kan, dekat Facebook, video budak tidur setelah daripada solat asar. Dia penat, habis balik daripada sekolah, lepas zuhur, pukul 3 baru sampai rumah. Sampai rumah tak mandi, tak apa, terus tidur. Sampai setelah daripada solat asar, pukul 6 baru jaga. Kan? 2 jam dah tidur, pukul 6 baru jaga. Pukul 6 terus pergi ambil beg sekolah. Pergi mandi, ambil beg sekolah, dah gelap kan? Mak dia tanya, nak pergi mana? Nak pergi sekolah. Kan dah subuh tu. Nampak? Mewarisi kegilaan. Kan?
Kan rupanya tu bila dah tengok jam, maghrib rupanya. Kita pun pernah jadi macam ni. Pernah buat tak? Pernah jadi tak macam tu? Pernah. Kita ingatkan solat subuh, dah subuh ni dah lambat nak pergi sekolah. Rupanya baru maghrib, baru nak maghrib. Kan? Subuh, sebelum daripada subuh dan setelah daripada subuh, matahari dah cerah dah. Kita ingatkan kita dah lambat pergi sekolah. Sebab selalu kita pergi sekolah masih gelap lagi. Keadaan matahari dia sama macam nak maghrib. Kita pun ingat dah macam dah lambat nak pergi sekolah. Rupa-rupanya baru nak maghrib. Itu jangan dilarang oleh Rasulullah. Sebab apa dilarang oleh Rasulullah? Tidur setelah daripada solat asar, setelah daripada solat subuh. Dan lepas sikit ada benda-benda yang tak bagus. Kemudian antara dampak kesan negatif yang dapat ditimbul yang terjadi ketika tidur di waktu pagi setelah daripada fajar, yang pertama, melemahkan tubuh seharian. Surat 34. Memacu terjadinya diabetes. Itu mudah untuk terkena penyakit kencing manis kalau selalu tidur setelah daripada subuh, dan menyebabkan sakit kepala, migrain ataupun lemah jantung. Tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain ketika tidur. Macam mana? Macam ni kaki ni. Tidur kaki dikepit kaki kanan atas, kaki kiri bawah, ataupun kaki kiri atas, kaki kanan bawah. Tidak boleh. Apa katanya Rasulullah SAW daripada Jabir radhiyallahu taala anhu qala, naha Rasulullah, melarang Rasulullah SAW, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyad'a wa qala Qutaibah yad'a ni apa? Cara tidur yang meletakkan anturfa'an rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, meletakkan, meninggikan kaki sebahagian satu kaki diletakkan di atas satu kaki yang lain, sama ada kiri ataupun kanan. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Kenapa dilarang? Nanti kita cuba cari kenapa dalam kajian sains. Cuba cari nanti dalam kajian kenapa dilarang. Ketika tidur Rasulullah melarang kaki kanan diletakkan di atas ataupun kaki kiri diletakkan di atas kaki kanan. Apa sebab? Apa kajiannya? Tapi diamalkan ke tidak? Hadis ni diamalkan tanpa tunggu kajian, diamalkan terus. Kemudian tidak tidur tengkurap ni apa? Tidak tidur meniarap, meniarap macam-macam. Tidak tidur tiarap dan sebagainya. Ana Aisyah bin Tahfat al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhuma qala abi bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni bi rijlaihi in hadha daj'atun yub'iduha Allah fa nadartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat daripada Ya'ish bin Takhlafah al-Ghifari, dia berkata, ayahku berkata, ayah kepada Ya'ish, ketika aku tidur di dalam masjid dalam posisi meniarap, iaitu perut di bawah, punggung di atas, perut di bawah, belakang itu menghadap atas, meniarap. Maka datang seorang lelaki menggerakkan aku, mengusik aku, menggerakkan aku dengan menggunakan kaki. Kemudian aku berkata, tidur seperti ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika aku berpaling, rupa-rupanya Rasulullah yang kejut. Rasulullah yang gerakkan dia dengan kaki. Rasulullah ketika nak kejutkan orang, pasti Rasulullah akan kejutkan dengan cara yang paling berhikmah, yang paling lembut.
Paling tidak Rasulullah gunakan tangan ataupun memanggil dengan panggilan yang lembut. Tapi ketika cara tidur dia salah, cara tidur dia cara tidur dia disebutkan di sini yubghiduhallah, yubghiduhallah, cara tidur yang dibenci oleh Allah. Maka Rasulullah nak tunjuk cara tidur yang dibenci oleh Allah, Rasulullah kejut dia guna apa? Gunakan kaki. Dalam riwayat yang lain katanya disebutkan Rasulullah SAW, tidur ini adalah tidurnya ahli, cara tidur ahli neraka. Jadi jangan tidur meniarap. Kajian saintifik sebut tidur meniarap itu melemahkan adik-adik kalian. Adik. Melemahkan apa? Anggota alat sulit tu. Melemahkan alat sulit. Jangan selalu tidur. Jangan bukan selalu, jangan sesekali tidur meniarap, melemahkan tubuh, menaikkan syahwat, melemahkan tubuh. Faham tu? Boleh Faiz? Kemudian 22, tidak tidur terlalu lama kerana dapat menyebabkan umur seorang itu berlalu tanpa mendapatkan pahala. Hal ini jika waktu tersebut akan digunakan untuk melakukan amal ketaatan. Jangan tidur terlalu lama dalam sehari-harian. Macam kita sebutkan tadi, 1/3 daripada kehidupan dia tidur, ataupun setengah hari daripada hari dia itu berlalu dengan tidur. Kalau cuti sekalipun jangan digunakan terlalu banyak waktu untuk tidur. Tidak tidur antara kaum yang sedang bangun kecuali jika darurat. Tidak tidur dalam keadaan orang lain terjaga di tengah-tengah keramaian. Itu maksud dia. Orang tengah keramaian, semua pun tengah jaga, tak tidur, tiba-tiba dia baring tidur di tengah-tengah tu. Orang ada buat majlis jamuan, makan-makan, dia tidur dekat ruang tamu. Orang ada majlis ta'lim, ramai-ramai tengah belajar, tidur dia dekat belakang, dekat tengah. Itu bukan daripada adab tidur. Faham tak? Disebutkan kalau kita nak tidur, jangan tidur di tengah keramaian. Cari tempat-tempat yang agak tersembunyi. Faham tak? Tidak tidur sendiri dalam rumah tanpa ada yang menemannya, kerana hukumnya adalah makruh. Tengok orang-orang remaja-remaja yang hari ini berjauhan daripada ibu dan ayah dia untuk mencari rezeki, menyewa di rumah-rumah, di bilik-bilik, ataupun menyewa sendiri, tak ada teman, tak ada orang lain. Itu hukum menyendiri di dalam satu rumah. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kerana apa? Kerana memudahkan untuk dia bermaksiat. Kalau ada orang paling tidak dia behave, ada orang yang lain. Kalau tak ada orang, itu mudah untuk diri dia terjerumus dengan bisikan syaitan. Setiap malam malaikat dan syaitan itu mendekati kepada seseorang sebelum daripada tidur. Kalau dia seorang, maka lebih kuatlah syaitan itu untuk membisik kepada diri dia. Itu dapat dalam satu rumah jangan tinggal bersendirian. Kerana lebih mudah untuk terjerumus dalam maksiat kalau bersendirian daripada duduk dalam rumah yang lebih ramai anggota rumah ni. Faham tak? Nanti dah habis belajar, dah menyewa, dah kerja, jangan menyewa sendirian dalam satu rumah, kerana lebih mudah terjerumus dalam maksiat. Tidur. Rasulullah sendiri sebut, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wahdah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Untuk berdiam, menetap di dalam satu rumah dengan sendiri, dengan seorang diri sahaja. Menetap di dalam satu rumah seorang diri. Wa ayyabita ar-rajulu wahdahu aw yusafir wahdahu, dan dilarang juga, makruh hukumnya seorang lelaki
yang bersendiri, tidur sendiri di dalam rumah, dan bermusafir sendiri, memudahkan dia terjerumus dalam maksiat ataupun membahayakan diri dia. Contoh, kalau dia menyewa sendiri dalam rumah, tiba-tiba dia sakit, tak ada orang tengok, tak ada orang bantu, kan? Ataupun pengsan, orang tak sedar dan sebagainya, meninggal. Begitu juga musafir, kalau terjadi apa-apa, tak ada orang yang bantu, menghilangkan nyawa dia. Jadi Rasulullah melarang. Kerana Islam itu maqasid, antara maqasid dia adalah menjaga nyawa. Dia sakit, tiba-tiba dia migrate, tak ada orang lain meneman dalam rumah dia, nak cari ubat, sakit jantung, nak cari ubat, capai ubat tak sampai, meninggal. Kena ada peneman dalam satu rumah. Bahaya duduk satu rumah seorang, kerana bisikan syaitan itu lebih kuat kepada orang yang tinggal bersendirian dengan orang yang tinggal beramai-ramai. Kemudian membaca ayat kursi dan surah Al-Kafirun. An Farwa an Abihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni syai'an aqulu idza awaitu ila firashi. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu bacaan yang seharusnya aku baca ketika aku akan tidur di tempat tidurku. Maka Rasulullah SAW bersebut, faqala lahu iqra' qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai habis. Summa nam, kemudian tidur, ala khatimiha, sehinggalah setelah daripada selesai bacaan tersebut, fa innaha bara'atun minasyirk, sesungguhnya membaca surah Al-Kafirun itu adalah kebebasan daripada kesyirikan. Bara'ah, kebebasan daripada kesyirikan, kebebasan daripada mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dosa yang lebih besar melainkan dosa orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah. Kenapa disebut dengan musyrikin Mekah? Kerana orang-orang Mekah mensyirikkan Allah SWT, menduakan Allah. Ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah SWT. Katanya Rasulullah SAW, di dalam bulan Sya'ban itu ada satu malam yang terbaik dalam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, malam turfa'u fihi al-a'mal, malam diangkatnya amalan-amalan manusia ila Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW menyebut, di malam tersebut diampunkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yattali' Allah azza wa jalla ila jami'i khalqih. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluas-luasnya rahmat Allah kepada seluruh makhluk-makhluknya, diampunkan di malam nisfu Sya'ban. Katanya Rasulullah SAW, kecuali dua golongan. Golongan yang pertama apa? Golongan yang musyrik. Golongan yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua golongan apa? Apa ni? Hasad. Yang kedua golongan musyahid. Antara orang musyahid, sifat-sifat musyahid adalah hasad itu. Antaranya adalah orang-orang musyahid, musyrik wal musyahid. Orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, yang tak akan dapat keampunan daripada Allah SWT di malam nisfu Sya'ban adalah orang musyahid. Mim, shin, alif, habdas, nun. Musyahid. Musyahid, orang yang suka kepada perbalahan, orang yang suka menimbulkan pergaduhan, orang yang suka berbalah, bergaduh dengan orang, cari pasal dengan orang, memutus silaturahim, hasad dengki dengan orang yang lain. Itu sifat-sifat orang musyahid.
Dia mungkin tak suka bergaduh, tapi dia suka menimbulkan pergaduhan. Lepas tu dia lari. Nah, dia suka buat percikan api, dia hilang. Konon-konon nampak macam dia baik, rupanya dia lah punca pergaduhan. Orang musyahid. Orang musyahid takkan mendapat apa? Keampunan daripada Allah SWT. Begitu teruknya musyahid, sehingga Rasulullah SAW iringkan musyahid daripada sifat musyrik. Golongan yang tak dapat keampunan daripada Allah musyrik. Besar tak dosa bersyirikan dengan Allah? Besar. Kemudian Allah iringkan dengan orang musyahid. Nak menunjukkan begitu besar juga dosa orang yang musyahid, yang suka berbalah dengan manusia-manusia, suka bergaduh. Itu diiringkan, disambut dia, digerakkan seiring dengan orang-orang yang musyrik. Jadi jangan jadi orang yang suka berbalah. Kerana itu sifat apa? Sifat apa orang yang suka bergaduh? Sifat Yahudi. Orang-orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Iza khasama tubala, iza takhasam. Sifat-sifat orang munafik. Iza hadasa kadzaba. Kalau bercakap menipu. Iza u'tumina khana. Jika diberi amanah khianat. Kemudian ketika berjanji tidak menepati janji. Dalam riwayat yang lain yang terakhir ada sebut, ketika dia bergaduh secara berlebihan. Suka sangat bergaduh. Sepatutnya kalau bergaduh berselisih faham, itu diselesaikan dengan mudah. Tapi dia tak suka lagi menambah-nambah. Itu sifat-sifat orang munafik. Kalau ada dalam diri kita, minta dijauhkan daripada diri kita, dibersihkan, dibebaskan diri kita daripada sifat-sifat munafik. Man qara'a ayat kursi, ayat al-kursi, siapa yang membaca ayat kursi inda naumi, ketika hendak tidur, lam yaqrubhu syaitan hatta yusbih, tidaklah didekati oleh syaitan sehinggalah azan subuh. Nak jaga diri dia daripada bisikan-bisikan syaitan, maka baca ayatul kursi, yakin baca, insya-Allah dijauhkan daripada bisikan-bisikan syaitan. Buat apa dah? Sini. Wah, hari ini Allah. Okey. Sambung surat yang ke-26, surat 36. عن سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. Ada mat satu lagi. Nanti yang itu lagi pelajar baca. عن سيدنا عائشة 26 di mana? Nanti baca hadis dengan mat. Hadis yang poin 26. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Baca, Iman. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffay fanafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala
جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak pergi Rasulullah SAW ketika nak baring di tilamnya, di tempat tidurnya untuk tidur, maka Rasulullah SAW jama'a kaffaihi ini menadak merapatkan kedua tapak tangan baginda Nabi Rasulullah SAW. Fa nafasa fihima, Rasulullah pun baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sambung dengan qul a'udzu birabbil falaq, habis qul a'udzu birabbil falaq, sambung dengan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasulullah pun tiup di tapak tangan. Setelah tiup daripada di tapak tangan, Rasulullah pun menyambung ke wajah. Kemudian disambungkan di kepala ni, naik macam ni. Naik sampai ke belakang tengkuk, sampai ke dada, sampai ditarik ke belakang, di belakang punggung, turun ke peha, sampai ke kaki betis, sampai ke tapak kaki, tarik yang ke ibu jari. Siapa pernah buat ni? Siapa pernah? Ustaz pernah tunjuk dulu. Siapa ingat cara ni macam mana tunjuk kan? Kuman, macam mana cara ni? Buat dua tapak tangan, tinggi sikit. Okey, rapatkan tapak tangan. Jama'a kaffai, tapak tangan rapatkan jadi sambung ke muka, naik ke atas kepala, turun ke dekat tengkuk. Okey, pergi ke depan dada, belakang punggung, turun sampai ke peha, lutut, kaki, tapak kaki bawah. Macam tu. Tarik sampai hujung jari jari kaki. Macam tu. Cara. Itu yang diajar oleh guru-guru Ustaz. Macam tu cara yang dia ditunjuk secara praktikal. Cara Rasulullah SAW membaca surah tersebut, ditiup di tapak tangan, kemudian disapu seluruh tubuh. Macam tu cara dia. Dia dapat daripada mana? Dia pun dapat daripada guru dia. Macam tu lah cara dia. Jadi macam tu lah Ustaz tunjukkan. Caranya Rasulullah SAW meniup bacaan di tapak tangan. Sebab itu ini antara dalil orang-orang ketika nak ruqyah, kan? Orang-orang ketika nak ruqyah, nak mengubati orang-orang dengan bacaan Al-Quran, mereka akan baca, kemudian mereka akan tiup. Kalau sakit kepala, tiup dekat kepala. Kalau sakit hati nak buat macam mana? Tiup ke hati dia. Tiup ke tangan. Takkan ke hati. Begitu juga dengan bayi-bayi, kan? Sunnahnya bacaan Al-Quran di bayi-bayi itu dipegang kepalanya. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Baca surah Al-Qadr. Antara surah yang bagus dibacakan ke anak-anak bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali setiap satu. Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Baca ayat 27. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala qultu li Fatimah. Baca. Ya. عن علي رضي الله عنه قال قلت لفاطمة عليه السلام لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته غالبا فإنه قد أجهدك عمل فأتته فلم توافره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلك مئة على اللسان وألف في الميزان.
Sayyidatina Fatimah, anaknya baginda Nabi Rasulullah SAW, isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengadu keletihan, banyak urusan dakwah, urusan pekerjaan dan sebagainya, letih. Mengadu untuk minta pendapat, untuk mencari pembantu rumah, minta kepada ayah, mencari kepada Rasulullah SAW. Cari Rasulullah tak jumpa. Kemudian datang Rasulullah SAW sendiri yang berjumpa kepada Sayyidatina Fatimah. Mengadu kepada Rasulullah keletihan, penat dan sebagainya dalam menguruskan rumah tangga, menguruskan menjaga Rasulullah, menguruskan kerja-kerja dakwah. Faham? Maka apa kata Rasulullah? Nak tak aku ajarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian inginkan. Kalian inginkan pembantu rumah untuk memudahkan urusan kerja rumah, tapi Rasulullah kata, nak tak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik lagi daripada pembantu rumah. Apakah itu ya Rasulullah? Jika kalian berdua akan berbaring di tempat tidur, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali. Kemudian berhamdalah. Hamdalah ni apa? Alhamdulillah 33 kali. Bertakbir 33 kali. Dalam riwayat 34. Maka jumlah keseluruhannya adalah 99 dan tutup dengan la ilaha illallah. Itu pada lisan, 100 pada lisan dan 1000 pada amal timbangan. Kalau rasa tak bermaya, penat, ini amalan para ulama diambil daripada hadis Rasulullah SAW ni. Ustaz, saya kerja berat, esok saya nak puasa. Saya kerja berat tapi saya dah tua, nak cari nafkah untuk anak dan keluarga. Itu antara amalan. Kalau kita berjumpa Tok Guru, dia akan bagi tahu setiap malam jangan tinggal zikir ni. Zikir yang diajar kepada Sayyidah Fatimah, 33 kali solat, 33 kali zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir ni yakin dia akan bagi kekuatan kepada tubuh kita esok hari. Buat setiap malam sebelum tidur, yakin pasti esok hari lain tubuh kita. Berbeza orang yang tidur sebelum tidur dia tak berzikir dengan orang yang sebelum tidur dia berzikir, esok pagi berbeza kecerdasan dia, berbeza semangat dia, berbeza. Jadi amalkan zikir untuk apa? Untuk diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang memberikan kekuatan apa? Allah. Kemudian sampai 28, insya-Allah kita berhenti sangat ni tanding sampai 28. Semoga kita semua dengan Allah SWT 7:46. Ada soalan? Boleh. Ridwan, ada soalan? Tidur cukup? Tidur pukul berapa semalam? Ridwan, tidur pukul berapa? Nak masuk TikTok? Cukup tak tidur? Cukup? Segar tak badan? Sebelum tidur baca apa? Qul huwallah. Hafal tak? Surah Al-Ikhlas 3 ayat kan? Nanti hafal kan? Nanti Imam Sebab tunjukkan. Abang Amirul tunjukkan. Belajar dengan Abang Amirul kan? Boleh? Surah Qul huwallah, hafal tak? Hafal tak? Jadi tuan, hafal? Nanti hafalkan InsyaAllah. Sampai sini nanti baca nanti InsyaAllah. Semoga berahmat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.